Okey, muafakat set yang kedua. Okey, ini format PSPM ya. Kita ada dua session A dan B. Session A tu 25 markah je. 25 markah, ada 3 soalan. Dan akan cover untuk bab 5, 8, 9. Dia punya format sama je, 5, 8, 9. Markah dia antara 9 hingga 7 markah. Okey. Kemudian untuk section B pula 75 markah, 7 soalan. Bab dia adalah bab 1, bab 2, 8, 9. Jadi kamu study yang ni je. 1, 2, 3, 8, 9. Yang lain jangan study lah, dah tak ada lah. Okey, dan harga markah dia macam tu lah, 5, 12, ada 10 markah. Dan yang paling tinggi tu adalah 16. Yang banyak markah adalah bab 8. Bab 8 tu 10 hingga 11 markah. 10 dan 11, 21. Kan? Tadi kalau section A tadi bab 5, 8, 9. Bab 8 ada lagi. Maksudnya bab 8 ni paling banyak markah, 8 dengan 9. Jadi pastikan kamu boleh buat 8 dan 9 ni. Inilah soalan yang pertama bahagian A. Ada 3 soalan ni. Yang pertama ini adalah soalan vektor. Jadi soalan yang pertama tu adalah kita nak mencari vektor A, B. Jadi kalau kita nak mudah, kita ambil je kanan tolak kiri. Kan kalau kita nak mudah, ambil kanan tolak kiri. So yang ini adalah vektor B. Ini vektor B. Nampak tak? Okey, yang ini adalah vektor B. Yang ini adalah vektor A. Jadi kita akan buat, kalau nak cari AB terus kanan tolak kiri. Tak payah tulis formula. Dia tak ada markah. Yang ini 3 markah, maka yang markah yang pertama K1. Kita mesti ada operasi kanan tolak kiri. Kemudian yang ini jawapan. Kemudian yang kedua ni, dia kaedah yang sama. Jadi kaedah tu satu markah je. Okay, so ini terus kepada jawapan. Jadi yang paling penting kita ambil kanan tolak kiri. Okay. Kemudian soalan yang kedua, soalan B pula. Kita nak mencari area of triangle ABC. Kita ada point ABC. Jadi kita mesti guna mesti guna cross dulu. Untuk yang cross ni kita kena setkan. Kita nak pilih yang mana sebagai point yang utama dia. Kalau di sini kita jadikan A itu adalah yang utama. So ini A, sini B, mesti crosskan dengan AC. Kalau nak tukar pada B boleh buat BA cross BC. Pilih satu point yang tetap. Maksudnya yang pertama ada A, yang kedua ada A. Okey tak? Jadi jangan buat AB cross BC, tak boleh. Kalau kita nak menggunakan cross, nak cari area, mesti ambil satu point yang sama, AB cross AC. Okay? Jangan buat AB cross BC. Ini tak boleh. Okay? Dia mesti mulakan pada point yang sama. Dan mesti guna determinant. Saya lihat yang sebelum ni, kamu tak tulis pun IJK tu. Dia sepatutnya matrix dia mesti 3x3. Atas tulis IJK. Kena tulis IJK. Kemudian yang second row ni adalah AB, third row ni adalah AC. Okay? Jangan tulis, saya tengok sebelum ni hanya tulis ni je. IJK dah tak ada. Dari segi kaedah tu sebenarnya tak ada. Patutnya mesti ada kaedah. Ini berapa markah? 4 markah. So kamu dapatkan, gunakan kaedah determinant. Kemudian mesti dapat yang ni lah. Kadang-kadang disebabkan soalan dia bukan tanya A, B cross AC. Jadi kadang-kadang yang ini kita hanya lihat kaedah je. Okey, kemudian bila kita dah dapat A, B cross AC, maka kita dah boleh cari area of triangle. Bila sebut je triangle, mesti ada 1/2. 1/2 mesti ada. Kalau parallelogram tak payah ada 1/2. Triangle mesti ada 1/2.
Kemudian yang ini kita ambil daripada yang kita buat tadi, AB cross AC. So kita ambil, tapi kita akan cari magnitude dia. So ambil setiap nombor ni kuasa 2. 2 kuasa 2 tambah 2 kuasa 2 tambah negatif 3 kuasa 2. So ada kaedah ni, terus K1, J1. Kalau katakan AB cross AC ni kamu salah, kamu teruskan yang salah ni, masih dapat K1. K1 yang kedua. So J kosong lah. Okay, gunakan apa yang kamu dapat. Okay. Kemudian soalan C pula, kita nak mencari vector equation of the plane. Bila plane, kita ingat R dot N equals to A dot N. Kemudian untuk yang sebelah kiri ni, kita nak cari N tu, normal tu. So kita boleh gunakan daripada yang kita buat tadi, AB cross AC. Sebenarnya kita dah dapat normal dia. Katakan tadi saya ada AB, saya ada AC. Sebenarnya kita dah dapat dia punya normal dia. Normal. Okay, AB cross AC, normal. Kemudian kamu buat je, tunjukkan sebelah kanan tu. Sebelah kanan ada dot, sebelah kiri ada dot, tapi mesti gantikan R dot. 2I tambah 2J tolak 3K. Tengok apa yang kamu dapat sebelum tu. Itu adalah K1. Okay. Kemudian J1 mesti seperti skema ni. Soalnya nak vector equation, mesti bentuk macam ni, baru dapat J1. Kalau ubah bentuk lain, J kosong. Salah yang kedua, yang ini adalah probability distribution of the discrete random variable. Discrete maksudnya nilai tepat 1, 2, 3, 4. Salah yang pertama, kita nak mencari mean. Mean tu mudah je. Kita ambil je X ni darab dengan probability, kemudian tambah. Dia mudah je, darab. Maka dapatlah, ini bermakna 5. So yang ni kamu darab je ni, K1. Soalan tanya find the mean, maksudnya mesti ada jawapan mean. Kaedah tunjukkan hasil darab, tunjukkan. Kemudian boleh terus tulis jawapan. Tak payah tunjukkan detail 1 darab 12/25 darab 2/5, tak payah. Kamu tulis je tu K1, kemudian terus jawapan K1. Okay. Kemudian soalan seterusnya, dia nak mencari variance. Kalau kita jawab variance, dia yang ini mesti ada. EX kuasa 2, ini mesti ada. Jadi tunjukkan bagaimana kamu kira EX kuasa 2. Tunjukkan 1 kuasa 2, dia sama macam mean, cuma X tu kuasa 2. 1 kuasa 2, 2 kuasa 2, 3 kuasa 2, sama macam mean, cuma mesti ada kuasa 2. Tunjukkan, dan nilai ni kita tak tengok, sebab soalan tak tanya pun, suruh cari EX kuasa 2. So kita lihat, ada tak kaedah kamu kira EX kuasa 2? Kalau ada, kita bagi markah K1. Kemudian nilai yang kamu dapat ni gantikan. Tunjukkan gantian untuk variance tu, mean tolak dengan EX kuasa 2. Tunjukkan nilai dia. Jadi kalau nilai ni salah, kamu gantikan yang salah ni, masih dapat K1. So nak dapat markah kaedah tu mudah. Teruskan apa yang kamu dapat tu, gantikan dia. So gantikan K1, kemudian baru kita lihat jawapan. So 5 markah. Okey, table yang sama tapi diubah soalan. A triangle has base X. Maksudnya, biasa kalau kita kira area of triangle, biasanya kita akan ambil base multiply by height. So area sama dengan 1/2 A darab dengan B. Ni formula yang biasa. Sekarang kita gunakan formula tu. Sebab dia triangle, mesti guna setengah. Base dia adalah X. Base dia adalah X. Kemudian height dia adalah 6 tambah 12 per X. So darab je. Dapatlah formula untuk area. Kemudian soalan nak kira mean. Mean. Kalau tak ada soalan sebelum ni, kita hanya jawab mean tu adalah 1 darab 12/5, 2 darab 1/5 terus. Okay, tapi sebabkan ada area ni, maka kita akan gunakan apa yang kita dapat. So yang ini kena guna property lah. Ni kita dah kira. Ni berapa markah ni? 4 markah. So ini kira, ni K1. K1. Kemudian
Ni jawapannya J1. Ni J1. Kemudian ganti dalam formula. Ni ganti. Kemudian jawapan 4 markah. Okey. Ini cara yang paling mudah lah, kita guna property je. So kalau kita ada 3x, kita boleh keluarkan 3. So 3 darab expectation of x. Expectation of 6 adalah 6. Kalau variance of constant 0. Expectation masih ada nombor dia 6. Kemudian soalan nombor 3 pula. Biasa untuk bahagian ini dia mudah. 3 markah. Kita nak cari lambda. Okey, Poisson dengan mean lambda. Kemudian probability no accident. Maksud dia ini merujuk kepada x equals to 0. Nilai kebangkalan diberi. Kalau jumpa soalan macam ni, jangan guna table. Mesti gunakan formula. Kita nak mencari lambda. So proses ini bermakna 3. So yang ini K1. Kamu proses. Okey, kamu proses ini K1 sampai dah dapat jawapan. Okey, tunjukkan gantian nilai 0 tu dalam formula. Tunjukkan. Dan jangan buat hanya sebelah kiri je. Kena buat sebelah kiri tu gantian 0, kemudian mesti ada sama dengan 0,1353 baru dapat K1. Kemudian dapatkan lambda, kamu proses dah. Tak kisah apa cara, ada je nampak panggilan tu, kita akan bagi K1. Jawapan kena sebiji dulu. J1. 3 markah. Kemudian kita lihat hence. Maknanya kita akan gunakan maklumat sebelum tu apa bendanya. Hence, maksud dia tadi kita kira lambda. So gunakan lambda yang kita kira tadi. Lambda tadi adalah sama dengan 2. So gunakan. Kalau lambda kamu dapat 3, gunakan 3. Okey, kemudian kita nak cari probability not more than. Ni kalau terlupa, kamu abaikan dulu not ni. Ambil kira simbol more than. So lebih besar. Bila ada perkataan not, lawan dengan dia. So mesti guna less than dan mesti ada sama dengan. Kalau not mesti ada sama dengan. At least, at most mesti ada sama dengan. Okey, kemudian kalau kita nak guna formula, senaraikanlah 0, 1, 2. Kalau tak nak guna table, nak guna formula, senaraikan 0, 1, 2. Ataupun kalau kita nak guna table, lagi mudah. Kita tukar dulu simbol less than tu, kita guna 1 tolak. Bila guna 1 tolak, bila guna 1 tolak, kita akan ubah 2. Yang pertama less than akan jadi more than. Kemudian equal, dia akan jadi not equal. Ni biasa yang saya ajar ni. Guna 1 tolak, maka dia akan lawan daripada yang asal. Kemudian dalam table dia tak boleh baca lebih besar. Dia mesti baca lebih besar dan sama dengan. Itu yang ni bertukar menjadi besar dan sama dengan 3. Okey? Kemudian bacalah table. Ni berapa markah? 2 markah. Maksud dia ni kamu proses ni K1. Yang ini J1. Biasa kalau 2 markah tu 2 je, K1, J1. Kemudian soalan yang kedua pun sama juga. Perkataan disebut between. Bila between dia mesti sama dengan tak ada. Tapi kalau dia sebut between kemudian last tu inclusive, baru ada sama dengan. So hati-hati ni. Bila perkataan between tak ada sama dengan. Okey, kemudian macam ni kita nak kira besar pada 2. Jadi kalau kita ikut nota kita, kalau kita nak gunakan table, kita mesti jadikan, sebab table ni dia baca lebih besar. Besar dan sama dengan 1 nilai table. Maka kita kena pastikan simbol lebih besar tu mesti ada sama dengan. Jadi yang ini selalunya kamu tukar X lebih besar dan sama dengan. Selepas 1 mesti 2. Yang less ni kekal. Selalunya bila macam tu, kamu tukar sebelah kiri je ada sama dengan, ataupun yang simbol lebih besar je sama dengan.
Lepas tu nanti kamu ambil kiri tolak kanan. Kiri tolak kanan. Itu yang dapat 2 tolak 5 tu. 2 tolak 5. Korang baca dalam table. Ni K1 jawapan. Okey tak? So kena ingat ni cara nak proses ni. Kalau nak guna formula, senang lah, ingat lah 2, 3, 4, 5. 4 kali kena guna formula. Kalau tak, kamu kena ubah. Pastikan sebelah kiri sama dengan. Kemudian untuk bahagian B pula. Okey, dia beri table. Ni adalah Newton-Raphson. So kena ingat balik Newton-Raphson. Dia beri table. Kalau nak kira Newton-Raphson, kita mesti ada function yang asal, kemudian mesti ada I prime. Tu mesti ada berapa markah? 5 markah. Ni kalau kamu ni ada ni K1. Kemudian nak cari X. Okey, nak cari X, kita akan ganti nilai I prime ni. Maksudnya kita ganti nilai yang pertama adalah 1.05. Nilai yang pertama. So gantikan 1.05. So ganti dah. Ganti. Ini soalan apa ni? Nak tanya X kan. So ni K1. K1 G1. YZ. Kemudian untuk pergi kepada Y, mana Y? Okay, Y. Yang tadi, yang kita buat tadi, kita guna I prime. Maka gantilah dalam I prime yang X tu. Yang Y ni dia adalah function yang biasa kan, asal. Maka untuk cari Y, gunalah function daripada fx. Gantikan X dia. So bila kita kira dapat okey. Kemudian untuk kira Z, okey, untuk kira Z pula. Untuk kira Z macam mana? 1.6138. Maksud dia kita ambil nombor yang sebelum dia. Ni kena tengok balik Newton-Raphson. Z tu adalah formula yang asal. Kan? 1.6138. Maksud dia X yang sebelum tu 1.61388. Tolak dengan, ya ini apa formula ni? Ni kena tengok balik. Ini untuk fx. Tengok balik formula Newton-Raphson. Yang di bawah ni apa? I prime. Tapi kita gunakan nilai X 1.61388. Kita? Yang Z ni adalah yang biasa kita gunakan Newton-Raphson. Memang inilah formula. X yang sebelum tolak dengan fx, kemudian per dengan I prime. X1 equals to X0. Ini ikutkan formula Newton-Raphson yang biasa. Tolak dengan fx, kan, fx bagi dengan fx prime. Ni not kan. Tengok balik formula yang Newton-Raphson. Yang X tu tak boleh kita ganti dalam I prime. Yang Y tu adalah fx yang biasa. Okey, ni berapa markah ni? 1, 2, 3. Ni sebenarnya tak ada jawab. Markah jawapan tak ada lagi. Okey, kemudian yang ni kita kira untuk cari Y. Kira untuk cari Z. J1 ni adalah betul untuk ketiga-tiga jawapan. X, Y, Z. Okey. Okey, soalan nombor 2 ni lah. Ini adalah soalan integration. Jadi kalau untuk soalan integration, kita nampak dua kurungan. Sebenarnya kita expand je. Okey. Kita expand je. Yang ni darab sini, yang ni darab kedua, ni darab yang ketiga. Expand je. I kuasa negatif 2x darab I kuasa 2x.
tu sepatutnya 1 kan. Ini negatif. Betul ke ni? Kalau kita expand cara biasa lah, E kuasa negatif 2x dengan E kuasa 2x, dia adalah E kuasa 0. Kemudian tolak dengan 3E kuasa berapa? Negatif 2x tambah x, negatif x, tambah dengan E kuasa negatif 2x. Ini kalau kita expand yang pertama. Kalau kita expand yang kedua, tambah 2 eksponen 2x tolak 6 eksponen x tambah 2. Okey, kemudian tengok mana yang boleh jumlah, kita jumlahkan. Ini kuasa berapa ni? 6 kuasa x. Macam tu lah. Okey, ni betul ya. So 1 dengan 2, 3. Ni betul lah 3. Negatif 6x, betul? 2 E kuasa 2x, betul? E kuasa, betul juga. Yang ini sepatutnya negatif kan? Negatif. Sepatutnya sini negatif. Nampak ke negatif? Betul lah. Kita integrate. Okey, ini kalau integrate dah settle ni. Bahagi dengan negatif 2. Okey, betul. Ini kalau bahagi dengan 2. Yes. Ini kalau bahagi dengan 1. Betul. Ini kalau kita integrate 3x. Yang ini betul ke salah ni? Ni sepatutnya kena bahagi dengan negatif 1 kan? So sepatutnya jawapan dia adalah positif. Ini betul kan? Sepatutnya jawapan dia positif. Okey. So bila kita expand je 1 markah. Expand je 1 markah. Kemudian kamu integrate. Kamu integrate K1. Kemudian jawapan 3 markah. Cuma kena ingat kalau E negatif 2x darab E kuasa 2x, ini akan jadi kuasa akan bertambah. Kalau yang lain E kuasa, contoh E kuasa negatif 2x darabkan dengan negatif 3EX. Ni negatif 3. Eksponen tu kita kuasa tambah, tolak 2x tambah x. So yang kita expand ni kena hati-hati lah. Okey, ini pula integration by part. Integration by part. So kena ingat balik integration by part. Integration by part ni biasanya untuk dua fungsi berbeza. Ni saya ulang balik. Contoh dia, integration x dengan ln x. Dua fungsi berbeza. Dua fungsi berbeza. Ataupun contoh lain, x dengan eksponen x. Dua fungsi berbeza. Kemudian u ni panduan dia kita mesti gunakan panduan law pad. Untuk integration by part je. Substitution method tak guna law pad. Integration by part je. Okey. Ini panduan ni, dia bukan kaedah. Kaedah nama dia integration by part. Kaedah. Law pad tu panduan. Macam dalam buku pun tak jumpa law pad ni. Memang tak ada. Ini kita saja wujudkan supaya senang kita nak susun u tu yang mana. Okey, kemudian sama ada nak guna formula ataupun kita buat table macam ni je. Okey, yang pertama ambil u tu sebagai log. So ambillah ln x. Kemudian yang satu lagi x kuasa 2. Ini cara kalau tak guna formula. Kita guna table je. Yang pertama ni kita differentiate. Yang kedua integrate x kuasa 3 per 3. Kiri differentiate, kanan integrate. Kemudian darab silang lah.
Ini kalau yang pertama, markah yang pertama K1 mesti ada, sama ada guna table ataupun gunakan U dan DV. Kemudian differentiate, integrate. Kemudian ganti dalam formula K1, ganti dalam formula. Kemudian integrate K1, ganti nilai jawapan. Dan hati-hati bila ada syarat tambahan 3 decimal places. Siapa yang langgar ni, maka J1 ni hilang. Jadi kalau ada syarat tambahan dalam soalan, kena ikut. Kita kira, tengok ada tak syarat tambahan dalam soalan 3 decimal places. Kalau soalan tak sebut, kita boleh gunakan 3 decimal places ataupun 4 decimal places. Okey, kemudian yang kedua, soalan yang sama. Soalan yang sama, kita guna kaedah lain integrate. Kita gunakan trapezoidal method. So kena ingat balik lah. Kita perlukan H. H ni kena ingat balik, B tolak A over N. N ni biasanya istilah dia number of sub-interval. Kalau ordinal, tolak 1. Kalau sub-interval, baca je. Kalau 5, 5 lah. So yang B ni nilai integration kita paling tinggi 3, paling rendah 2. So 3 tolak 2. Okey, so dapat 1/5. 1/5 ni sama dengan 0.2. So gunakan formula. Ingat lagi tak? Trapezoidal rule. Okey, kalau tak ingat ni boleh guna table. Biasa kita guna table. Okey, tengok balik. Trapezoidal method, biasa kita guna table. Kemudian gantikan ke dalam formula. Kamu kena cari HB1. Ni dah berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ganti dalam formula 7, 8. Kan 7. Ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian yang error ni maksud dia, sebenarnya nilai sebenar kita adalah integration. Kalau kita menggunakan integration by part, itu nilai sebenar dia. Kalau kita gunakan trapezoidal method, itu nilai hampir je. Jadi nilai dia mesti lari daripada nilai sebenar. Itu yang dipanggil error tu. Maksudnya berapa beza daripada nilai sebenar dengan nilai anggaran. Nilai anggaran tu adalah trapezoidal method. So kita buat lah. Tak kisahlah nak tolak yang mana satu. Itu yang dia buat absolute value, supaya beza tu sentiasa positif. Ini kamu buat K1, J1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey. Jadi sama ada guna table ataupun gunakan UDV satu markah. Kemudian ganti dalam formula K1. Kemudian kita integrate K1. Ganti nilai. Ganti nilai ni jangan terbalik. Ganti nilai yang di atas dulu. 3. Tunjukkan gantian tu. 3. Kemudian tolak, gunakan gantian yang kedua pula. Dan jawapan. Kemudian untuk trapezoidal method mesti ada H. Kalau nak guna table, guna table. Kemudian kita ganti dalam formula K1. Kita nak mencari area of the region. R1. R1 yang ni lah. Yang ni R1. Okey, negatif 2. Okey, yang ini, kalau area ni kita boleh gunakan sama ada integration respect to X ataupun Y. Pilih mana yang rasa mudah. Kalau kita nak buat yang X, masalahnya X ni banyak sangat sempadan dia. Okay, jadi lebih mudah kita guna Y. Okay, maksud dia kita carilah Y sini. Jadi step yang pertama, kita mesti cari nilai sempadan Y dia. Dengan cara buatlah persamaan serentak. Buatlah persamaan serentak. Ini K1.
1. Cari nilai Y. Untuk cari nilai Y ni, X ni tak perlu. Ni sebenarnya tak payah. Sebab soalan dia bukan tanya cari koordinat. So yang ni tak perlu Kita boleh berhenti pada Y negati 2 dan 4. So daripada situ nanti baru kita cari area. Negati 2 sampai 4. Kita ada dua graf. Kalau kita buat integration respect to Y, maka yang ini tajuk dia adalah X. Tapi disebabkan kita ada dua function, pecahlah dua. X2 tolak X1. Ini kalau nak kira area. Masalahnya mana 1 X2, mana 1 X1. Jadi kita akan gunakan kotak yang ni, yang horizontal. Sebab kalau kita ada kotak ni, kanan tu maksudnya X2 tu, kiri tu adalah X1. So ambil kotak ni letak kat sini. Jadi X2 tu adalah sebelah kanan. Maksudnya yang lurus ni lah. Ni maksudnya ini yang kedua. Yes. Ini yang pertama. Jadi kita akan ubah X sebagai tajuk. X sebagai tajuk. Jadi kita ambil Y tambah 4 per 2. Selesai. X1 pula adalah yang ni. Y kuasa 2 per 4. Ni siapa yang buat ni? K1. Kemudian integrate K1. Ganti nilai K1. J1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 markah. Okay. Untuk soalan ni lebih mudah integrate, jangan guna nilai X, nilai Y. Kalau volume, kita kena lihat, kita rotate about yang mana, X ke Y. Yang ini Y axis, maka formula kita mesti guna pi. Ini mesti dy. Ini mesti X kuasa 2. Kalau salah je formula, daripada awal sampai ke hujung kosong markah. So hati-hati dengan volume. Kalau area boleh tahan lagi, boleh pilih X, boleh pilih Y. Tapi kalau untuk volume, kena tengok soalan. Yang ini mesti dy. Kemudian kita ada dua function, kita rotate kat Y. So kita rotate di sini. Masalahnya yang mana satu pula? X2. Okey, jadi sama je yang kita akan gunakan sebelah kanan. Ini dari Y. Okey, kita rotate sini kan, maksudnya yang paling jauh daripada paksi putaran ni adalah yang lurus. Ini adalah X2. Yang ini apa jadi? Kita nak kira mana ni? R2 Atau salah kawasan. Kita nak kira R2 yang ni lah. Ni R2. Okey, so kita akan ambil kawasan sebelah kanan. Ini kita akan ambil yang mana? Yang melengkung. Okey, nak kira volume ni kita kena pecah dua. So kena hati-hati ni. Ini saya kena pecah dua kawasan ni. Kena pecah dua kawasan. Yang ini tadi kita dah kira persilangan dia adalah 4. Yang kita kira persilangan ni 4. Jadi kita kena pecah. Yang pertama kita integrate 0 hingga 4. 0 hingga 4 function dia adalah yang bentuk curve ni. Jadikan X kuasa 2 sebagai tajuk. So Y kuasa 2 per 4. Inilah. Kenapa kena tambah? Biasa tolak. Sebab tadi yang ni kan, ni kawasan pertama, yang atas ni kawasan yang kedua. Boleh ke? So kena tambah. Nampak tak? Kenapa kena tambah?
Kalau ambil 0 hingga 4, ini baru kawasan yang pertama. Kemudian antara 4 hingga 5 kawasan yang kedua. Itu yang tambah tu. Tambah. Function dia gaya lurus. 5 markah. So ini K1. K1. Kemudian integrate K1. Ganti nilai K1. Proses J1. Ini differential equation. Kena ingat balik differential equation. Kita akan fokuskan kepada equation ini. Okey, kemudian theta ni merujuk pada temperature. T itu adalah time dalam minit. Okey, jadi sekarang ni kita nak dapatkan dia punya equation dulu. Yang pertama kita dapatkan equation dulu. Theta tu sama dengan berapa? 4 markah. So kena ingat boleh. Kita lihat kat sini, kita boleh pisahkan ni. Yang ni pisahkan. Pisahkan. Theta sebelah kiri, T itu sebelah kanan. Kalau ada constant, eloknya constant tu biarkan sebelah kanan. Ni kalau kita pisah ni dah ada K1. 1 markah. Kemudian integrate K1. 1 markah. K1. Kemudian kalau nak ikutkan, kalau kita hilangkan ln, dia akan jadi theta sama dengan E kuasa negatif KT. Kan? Kalau ikutkan, theta tolak 15 sama dengan E kuasa negatif KT. Darabkan dengan E kuasa C. Tapi lebih mudah, E kuasa C ni kita wakilkan dengan satu constant je, A. Itu yang jadi A E kuasa negatif KT tu. Tambah dengan 15 sebab nanti 15 bawa ke kanan. Okay tak? Dengan biarkan E kuasa C tu, kita wakilkan dengan satu huruf constant. Kemudian kita perlu cari A tu berapa. Carilah A. Gunakan maklumat yang ada. Ni 4 markah. Okey, ni teruskan ni K1. K1. Dan jawapan akhir. Jawapan akhir dia jangan ada constant lagi. Kalau kita bincang theta dengan T, maka jawapan dia mesti dua variable tu je, theta dengan T je. Yang lain tu kita kena kira. Ni tak payah buat kenapa ni, 2 markah. Kan? So equation kita dah ada. Gantikan T itu dengan jangan salah ganti. Sebab after another 10 minutes, maksud dia merujuk kepada bukan T10, T20. Ini kena betul. So gantikan dengan 20, kemudian jawapan T mesti 20. 2 markah je. Jadi kalau jawab salah ni jangan lama sangat. Yang ni kena hati-hatilah. Temperature daripada 60 turun kepada 20. Ini equation kita yang asal. Ganti dengan T20. Okey, kalau kita ganti theta 20, masa dia, masa yang diambil daripada mula sampailah suhu jadi 20 darjah. So masa daripada awal sampai ke hujung ini adalah K1. 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 Tapi masih belum jawab soalan. Okay. So 60 nak sampai ke 20. Soalan tanya 60 sampai ke 20. Jadi kita akan ambil 70 ni keseluruhan. Keseluruhan. Daripada suhu berapa? Suhu asal dia berapa?
Suhu asal kita berapa? So 10 minit ni. Suhu asal kita daripada 80 daripada 80 turun ke 10. 80 turun ke 10. Bukan turun ke 10, turun ke 60. Kan? 80 turun ke 60. Berapa minit? 10 minit. Itu yang jawapan akhir ni kena tolak. Maka jawapan akhir dia 60 minit. Jadi jangan biarkan kita ganti je theta ke 20, maka itulah jawapan untuk T dia. Salah. Yang 70 minit tu daripada daripada suhu 80 sampailah 20. Soalan tanya 60 sampai 20. Dia nampak tak? Tadi kita punya suhu 80, 20 darjah. Yang kita sibuk kira ni 70 minit tu adalah daripada sini sampailah sini 70 minit. Soalan tanya daripada 60 turun ke sini. Okey. Yang ini dia ambil masa selama 10 minit. 10 minit. Yang kita ambil 70 tu lah 10. Okey, ini adalah discrete. Ini adalah discrete. Nak mencari constant. Bila nak cari constant, jumlahkan semua mesti sama dengan 1. Jadi yang pertama, gantikan X2 dengan 0. Tapi kita ada absolute value. So kita akan baca 3/16 ni. Ya? 3/16. Kemudian ganti dengan 1. Disebabkan ada absolute value, kita akan baca positif. Nanti dalam exam tulis terus. Tak payah nak tunjuk 1 tolak 3, tak payah. Ringkaskan terus. Kemudian ganti dengan nilai 2. Dan seterusnya. Pastikan samakan dengan 1. Proses J1. Soalan yang kelima, 5B1. Okay, soalan 5B1. Kita lihat, kita nak mencari probability, tapi kita ada absolute value. Jadi step yang pertama, hilangkan absolute value ni. So kita hilangkan dengan cara, kalau less than, dia akan ada kiri kanan. Kiri kanan. Kemudian kita kena pastikan yang di tengah tu hanya X dia. Jadi setiap sebutan tu tambah 4. Bila kita tambah 4, ini akan jadi X, yang ini akan jadi 7. Itu yang dapat probability X between 1 and 7. Okay, so bila kita buat yang ni, kamu buat je yang ni K1. Dia 3 markah kan. Kemudian kamu senaraikan dan ganti nilai. Ganti nilai 2, nilai 3, nilai 4 sampailah nilai 6. Ni K1 dan jawapan. Jadi untuk pengiraan tu jangan detail sangat. Kita hanya tuliskan berapa nilai kalau kita ganti dengan 2. So 1/4 K4, 1/4 tolak dengan 2 tolak 3. Kita akan dapat negatif, tapi sebabkan ada absolute value, dia akan jadi positif. Dan seterusnya sampailah kita ganti dengan nilai 6. Okey tak? So nanti buat macam ni je. Tak payah nak tunjukkan pengiraan gantian itu. 1/4 tolak absolute value, kemudian kita ambil 2 tolak 3 close absolute value, kemudian bagi dengan 16. Tak payah. Kita ringkaskan. Sebab markah dia sikit je. Soalan 5B2 pula. Okey, kita dia beri EX squared. Dia beri. Biasa kita kira. Kadang soalan exam ni, kadang ada maklumat yang diberi. Soalan ni kita nak show that variance adakah sama dengan 5/2. Kita nak show. Biasanya kalau soalan show ni mudah sebab jawapan dah ada. Jadi seloknya kita bina table lagi mudah. Okay, kita bina table. Kita dah masukkan nilai dia terus. Jadi kalau kita nak buat pengiraan, nak cari variance tapi mean mesti ada. So daripada sini kita akan dapat mean. Ini berapa markah? 4 markah. So kita akan darabkan
Tunjukkan hasil darab antara X dan probability. Ni darab je sampai habis. Itu adalah K1. Untuk step yang ni, sebab soalan tak tanya pun suruh cari mean. Jadi kita jawapan 3 tu kita tak tengok lagi. Kamu gantikan maklumat dalam formula variance. So gantikan kita punya EX squared, kemudian tolak dengan mean, gantikan nilai. Itu adalah K1. Okay? Katakan kita salah kira kat sini, mean sepatutnya 3, kamu terkira dapat 5 contoh. So teruskan gantian 5 tu. So kita akan ambil 23 per 2 tolak 5 kuasa 2. Teruskan, masih dapat K1. Okay? Cuma jawapan memang tak sama lah. Jawapan mesti sama dengan skema 5 per 2. Kaedah tak semestinya sama dengan skema. Ada tak? Ada punya pengiraan tu. Betul tak jalan kerja tu? Okay? So dekat sini kita tak tengok lagi nilai dia betul tak, kita akan dapat 3. Kecuali kalau soalan tanya cari mean, baru kita ada markah K1, J1. Yang keenam pula, soalan keenam, kita nak mencari expectation of X, tapi yang ini adalah continuous random variable. Dia sebagai continuous mesti guna integration. So kita punya formula dia, X ni mesti ada multiply by function fx. Kalau discrete kita akan gunakan summation. Kalau continuous kita mesti guna integration. Kalau kita lihat range kita ada 2, so kena pecah 1 sehingga 2. Selanjutnya kita darab terus. Asalnya X tolak 1 per 2, kita darab terus dengan X. Terus kita akan tulis X kuasa 2 tolak X. Tak payah tunjukkan jalan kerja X darab berapa, tak payah. Terus kita ringkaskan. Ini kalau kamu darab je ni, ini K1, darab je. Kemudian kita integrate. Ini integrate. Mungkin dekat sini integration tu kita akan lihat salah satu lah. Salah satu betul je kita akan bagi K1. Okay. Kemudian gantikan nilai K1. Gantikan nilai K1. Ini K1. Kemudian teruskan pengiraan dan jawapan. 1, 2, 3, 4, 5. Betul lah. Cuma pengiraan tu kalau kita ada constant, integration kalau ada constant, kita keluarkan. Macam 1 per 16 tu selalunya kita keluarkan. So 1 per 16, yang kita fokuskan yang ada X ni. Kita guna kaedah tu lagi mudah. Jangan terus kekalkan 14X per 16. Lepas tu kita integrate, nanti dia akan jadi kompleks kan? Keluarkan 1 per 16, so fokuskan yang ada X. Sama juga untuk yang pertama. Kita ada 1 per 2, keluarkan 1 per 2. Tapi jangan keluarkan semua. Sebab syarat integration ni, kalau katakan kita ada integration of 2x, kita hanya boleh keluarkan 2 je. Dia tak boleh teruskan semua keluar. Dah tinggal integration dengan dx. So yang sebelah kanan tu salah. Kita hanya boleh keluarkan nombor je. Yang X kena kekal dalam integration. Kita nak mencari variance. Variance, expectation dah diberi. Mean dah ada. Kita dah kira tadi kan. Markah yang pertama, ganti nilai. Kalau setakat tulis formula, tak ada markah. Ganti nilai dalam formula, baru ada markah. Jadi kalau katakan masa dah tak sempat, terus tulis gantian dia, gantian nilai dia. So K1, dan kita akan lihat jawapan mesti sama. Sama ada 17 per 40 ataupun dalam bentuk decimal number. Kalau decimal number, pastikan at least 3 decimal places. Sama ada 3 atau 4. Tapi lebih tepat, biarkan fraction. Kita nak show. Bila soalan show ni, maksud dia kita akan usahakan sampailah kita berjaya buktikan dapat jawapan yang diberi. Okey, kemudian kita nak mencari median. Kalau katakan soalan ni hanya satu je dia punya range dia, katakan hanya ada 1 hingga 2, maka nak cari median senang. 1 sehingga M sama dengan 1 per 2. Nak cari median. Tapi masalahnya kita ada 2 interval.
So kita kena check dulu median tu sebenarnya berada di mana, pertama ke kedua. Kita kena check dulu. So untuk check ni kita cuba integrate dengan menggunakan nilai yang ada 1 sehingga 2. Tengok berapa nilai dia. Kalau kurang daripada setengah, maka first interval ni kita reject. Median mesti berada pada yang kedua. Jadi kalau yang pertama tu kita check reject, maka tak payah uji yang kedua. Terus kita buat kesimpulan yang kedua tu mesti median. Okey? Kecuali kalau kita check nilai dia bukan 1/4, lebih daripada 0.5, maka median tu akan berada pada first interval. Kalau first interval kita gunakan kaedah yang ni, yang pertama. Itu kena check sebabkan less than, so median berada pada interval yang kedua. Kemudian walaupun berada pada interval yang kedua, kita jangan fokuskan integrate 2 sampai n, sebab dia mesti menggunakan kumulatif. Okey. Jadi bila kita cari median, kita mesti gunakan kumulatif. Jadi yang pertama tu mesti ada. Yang pertama ni jangan lupa mesti ada. So ini kalau kamu buat ni kamu check ni mesti ada. Tunjukkan K1. Kemudian kamu tunjukkan mesti sama dengan, okey, kita akan proses ni K1. Maksudnya dia ada first interval integrate tambah dengan second interval, dan mesti ada integrate 2 sampai n. Samakan dengan setengah. Sama dengan setengah, itu K1. Kemudian gantikan nilai. So yang ini proses. Kemudian mesti berakhir dengan soalan. Suruh tunjukkan apa. Mesti sama dengan soalan. Okey, cuma untuk pengiraan yang di sini, yang ni kan, yang ni tak payah kira lagi dah. Yang ini kita dah kira masa kita yang ni kita check tadi. Jadi tak payah ulang balik lah. Ambil je 1/4. 1/2 datang ni. Kalau nampak je nombor dalam integration, keluarkan. So 1/2 darab berapa nilai integration? 1/4. Okey. Ni bab 9 kan. So kita ulang balik. Kita belajar binomial. Kalau binomial dia mesti ada dua maklumat, n dan p. Dalam soalan p ni kalau kita nak kenal di dalam bentuk perpuluhan ataupun dalam bentuk peratus. Kalau ada dua maklumat ni, itu adalah binomial. Kemudian kalau Poisson pula, dia mesti bergantung kepada lambda. Dalam soalan biasanya disebut Poisson distribution biasanya. Ataupun dalam soalan tu dia hanya sebut mean je. Dia sebut mean je. Satu maklumat je. Maka itu adalah Poisson distribution. Okey. Yang dua ni, ini adalah discrete. Binomial dengan Poisson discrete. Itu yang kita boleh senaraikan nombor tu. 1, 2, 3 dan sebagainya. Tapi selepas tu kita belajar normal. Normal pula dia perlukan maklumat mean dan variance. Dua maklumat, mesti ada mean, mesti ada variance, ataupun dia mesti ada mean ataupun standard deviation. Mesti ada dua. Biasa soalan disebut normal. Yang tak sebut biasanya binomial. Okey. Kemudian yang ini adalah continuous data. Jadi kalau kita jumpa soalan daripada binomial tetapi dalam table tak ada, so kita akan gunakan pengiraan normal. Sebenarnya soalan dia masih kekal binomial. Tapi kita kena buat dua sisi, iaitu dengan cara plus minus 0.5. Okay. Macam contoh ni, kita ada peratus. Kemudian kalau kita lihat soalan A tu, kita ada bilangan dia. Jadi kalau ikut kat sini, kita ada dua maklumat, N ada, P dah ada. Maksudnya itu adalah binomial. Tapi biasa soalan dia tak akan sebut. Binomial biasa memang tak sebut. Dia akan bagi maklumat N, dia akan bagi maklumat peratus ataupun dalam bentuk decimal number. Itu adalah binomial. Okey, kemudian kita terus jawab soalan. Nak cari probability at most. At most maksudnya less than or equal. Betul ke?
Kalau at least lebih besar dan sama dengan at least. At most lebih kecil dan sama dengan. At most, at least dia mesti ada sama dengan. Okey, kalau kita nak gunakan formula, kita kena senaraikan lah sebab dia discrete. So kita boleh guna formula 0, 1, 2 sampai 5. Banyak kerja lah. Selalunya dalam exam tengok je macam ni terus guna table. Okey, tapi dalam table dia akan baca lebih besar dan sama dengan. Jadi kita ubah dulu dengan cara satu tolak. Bila guna satu tolak, ubah dua simbol. Less than dia akan jadi more than. Equal dia akan jadi not equal. Itu yang nampak ni. Tapi dalam table masih tak boleh guna lagi. Sebab table syarat dia lebih besar dan sama dengan. So selepas 5 disebabkan discrete mesti 6. Dia tak akan jadi 5.2, dia tak akan jadi 5.8. Lepas 5 mesti 6. Sebab dia discrete. Okey. Ni baru makan 3 markah je. 3 markah. So kita ubah dulu. Kemudian refer pada table dan jawapan. 3 markah. Okey, kemudian soalan yang kedua. Dia sebut perkataan between. Bila sebut between je, jangan ada sama dengan. Kecuali kalau ayat ujung tu disebut inclusive, baru ada sama dengan. Okey, so dia punya penulisan mesti macam ni lah. Ada kiri kanan. Okey, sama juga. Kalau kita nak guna formula, senarai lah 5, 6, 7. So 3 kali guna formula. Kalau nak guna table, boleh. Kita kena pastikan sebelah kiri ni mesti ada sama dengan. Sebab table baca lebih besar dan sama dengan. Jadi kita pastikan sebelah kiri tu mesti sama dengan. Jadi kalau kita senaraikan ni, ini 5, 6, 7. Jadi kalau ada sama dengan, mesti ambil nilai 5. Kemudian sebelah kanan jangan ada sama dengan. Jadi sepatutnya nombor dia sampai 7. Jadi kalau tak ada sama dengan, kena ambil lebih. Jadi 8. Bila kita dah ubah, baru kita ambil kiri tolak kanan. 5 tolak 8. Okay? So ini kena ada 3 markah. Ini ubah, kemudian baca dalam table jawapan. 3 markah. Soalan B. Okey, kalau kita jumpa soalan, dalam soalan itu dia sebut approximate. Ini maksud dia kemungkinan besar mesti ubah kepada pengiraan normal. Okey. Jadi kita lihat tadi, maklumat kita adalah binomial. N kita berapa? 200. Mana ada dalam table? Table hanya ada maksimum berapa? 50 maksimum. Lebih je pada 50 memang tak boleh kira. Tapi probability ni masih kekal 0.3. Maka ubah pengiraan kepada normal. Min kena darab lah, min 200 darab 0.3 dapat 60. 200 darab 0.3 darab 0.7. So nanti kamu cek. Betul 42. Okey, kemudian soalan apa? Okey, dia guna perkataan between. Dari segi penulisan jangan ada sama dengan. Okey, kemudian jangan lupa mesti buat sisi dulu. Sebelum kita jawab soalan, kena buat sisi dulu. Sebab ini bukan soalan asalnya normal. Asalnya binomial. So kena buat sisi dulu. Kalau soalan tu asalnya memang normal, tak payah buat sisi. Okay? So kena buat sisi. So kena ingat boleh lah. Tengok, kalau kita lihat soalan tu tak ada sama dengan, dia sepatutnya peraturan sisi ni saya ulang balik. Dia sepatutnya dia mesti ada sama dengan. Ini contoh. Kalau nak buat sisi yang ada sama dengan, kiri tolak, kanan tambah. Itu cara nak buat sisi. Tapi kalau soalan ni tak ada sama dengan, sebelah kiri tu kita kena tambah. So sebelah kiri tambah 0.5. Sebelah kanan mesti tolak. Sebelah kanan tolak.
Okey? Kamu hafal yang ni je. Yang ni je kamu hafal. Bila tak ada sama dengan dia, kita baca terbalik. Daripada tolak akan jadi tambah. Okey? So ini kalau kamu buat macam ni, dah ada satu markah K1. Kemudian tukar kepada Z. Nanti selalunya dalam exam nanti kena tulis ni. Bagaimana cara kamu tukar? X tolak min bahagi dengan variance. Maklumat dia berapa? So dalam ni adalah variance. Ini adalah variance. Tetapi bila kita nak tukar kepada Z, yang ini kita baca standard deviation. Hati-hati. Jangan terus bahagi dengan 42. Kena bahagi dengan, nampak nombor 2 tapi kena buat square root. Seperti K1, ada kiri kanan. Kemudian dapatlah nilai Z. Kemudian ni saya dah ajar cara ni. Kalau ada Z kiri dan kanan, mesti guna satu tolak. Satu tolak. Semua sempadan yang ada 0.54, 0.23. So ini K1 dan jawapan 5 markah. Okey, kadang-kadang soalan dia beri maklumat probability. Maknanya itu untuk nilai di sebelah kanan. Untuk nilai sebelah kanan. Tapi maklumat dia menggunakan perkataan less than n. So letaklah less than n. Tapi kita masih ingat yang ini adalah asalnya binomial. Ini adalah binomial sebab n dia 200, P yang sama. P yang sama 0.3. Okey, kemudian nak tukar kepada n mesti buat CC dulu. Kena buat CC dulu. Bila nampak dia less than, maka kita kena tambah ke tolak? Tolak, ikut cara tadi. Cuma cara tadi dia ada kiri kanan. Kalau sebelah aja kita lihat simbol less than tu adalah tolak 0.5. Itu yang kena ubah ni. Dia mesti ada. So yang ini buat sisi ni K1, tukar kepada Z. Hati-hati dengan di bawah ni mesti buat square root. Kemudian proses sampailah kita boleh baca table. Okey, jadi kita dalam nombor table ni ada dua muka surat. Tengok mana yang sesuai. Kalau 008, kita kena guna table yang biasa je kan. Kalau kita ada nombor table, baca yang dalam ni 0.008. Lihat berapa nilai Z ke. Kalau tak ada tepat, kita ambil yang hampir je. Comparekan dalam table sampailah kita dapat jawapan.